Kita sambung tadi. Sorry Aduh, kenapa ni? Okey, mana tadi dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, awak kena, apabila awak baca bab 7 ni, awak kena fokus. Minda awak kena fokus berbalik dengan topik membina kesejahteraan negara. So, kenapa dasar kebudayaan kebangsaan ini diwujudkan selain untuk membentuk perpaduan kaum dengan integrasi nasional? Tujuannya tak lain tak bukan selain itu untuk membina kesejahteraan negara kita. Okey, sebab benda ni semua nak memupuk perpaduan kebudayaan kebangsaan ni. Okey, so kita sambung tadi sejarah pembentukannya digubal dan diakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Okey, dan kongres ini merupakan lanjutan daripada Kongres Rakyat 56 dan Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Awak tambah perkataan kat sini kat nota awak ni, saya edit sikit, dirasmikan sebenarnya. Kongres Kebudayaan Kebangsaan telah dirasmikan oleh Tun Abdul Razak Husin di Universiti Malaya. Dan kongres ini telah dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Okey, ini sejarah pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, dan ini kata-kata siapa ni? Cuba awak cari siapakah tokoh yang mengucapkan kata-kata di atas. Kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Okey, saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti. Kita menentukan identiti atau kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Okey, siapa yang berkata demikian? Siapa tahu? Cuba awak cari. Untuk topik dasar kebudayaan kebangsaan, bagi tahu saya siapa yang berkata demikian. 7.3 ni. 7.4. Okey. Ni petikan kata-kata siapa? Kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia. Okey, maksudnya wujudkan satu pengenalan diri untuk bangsa Malaysia. Okey. Apa jawapan korang? Cikgu dengar tak? Tak dengar lah. Cuba cakap kuat sikit. Jerit-jerit. Kedalam. Jauh lah. Suara macam dalam gua. Nah. Sarah dengar. Sekejap. Alah. Lain ke? Cikgu. Lain slow kan? Cikgu. Abdul Cikgu tak Razak. buka slide pun. Ya? Cikgu tak buka slide pun. Tak ada Okey, sorry. Nasib awak tak tanya. Tun Abdul Razak Husin. Ni, ya Allah. Okey ni. Sorry saya tak perasan lah. Sebab tadi laptop saya hang sekejap. Okey, kita mesti menggubal satu identiti bangsa Malaysia dengan mengambil kira semua kaum dan agama. Okey, nak masuk sebab kita ni pelbagai kaum, Melayu, Cina, India kan. Jadi nak membentuk satu identiti ni sebenarnya. Saya menegaskan bahawa sudah sampai ketikanya bagi kita menentukan identiti atau kepribadian kebangsaan sebagai satu bangsa yang mempunyai maruah dan martabat seperti bangsa-bangsa lain yang merdeka dan berdaulat di dunia ini. Siapa tokoh yang mengucapkan kata-kata di atas? Tun Abdul Razak Husin. Ya, itulah jawapannya. So, jawapannya adalah Tun Abdul Razak Husin. Okey? Tun Abdul. Perdana Menteri keberapa ni? Perdana Menteri yang kedua je, betul Okey, so sambung. Untuk dasar kebudayaan kebangsaan, awak mesti ingat hafal. Okey, ini kalau dalam kelas ni memang saya minta awak hafal lah kan. Okey, kalau 5 UM tu selalu kena lah. Waktu balik paling best. Waktu balik kena hafal dulu baru boleh balik. Okey, prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama, prinsip utama dia dalam dasar kebudayaan kebangsaan ni, apa perkara yang dititik beratkan yang nak diambil?
Okey, iaitu pertama berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjangnya. Itu poin utama dia, key point dia ini. Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu. Maksudnya budaya kebangsaan itu dia tak lari daripada budaya rantau Melayu. Macam contoh apa? Budaya tarian irama Malaysia ke apa semua kan? Tarian piring kan? Apa lagi? Tarian zapin, muzik ghazal apa semua kan? Tarian kuda kepang. So itu semua budaya-budaya rantau Melayu. Walaupun ada kata Indonesia, Indonesia pun sebenarnya rantau Melayu. Indonesia pun rantau Melayu. So itu prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu itu sebagai tunjangnya. Okey, nanti kita tengok dalam citra warna. Nanti dalam citra warna Malaysia nanti awak nampaklah apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan rakyat asal rantau Melayu itu. Dari segi pakaian dia, dari segi muzik dia, alat muzik dia. Okey, budaya-budaya rantau Melayu itu. Okey, dan kedua, Islam diambil sebagai unsur penting. Okey, Islam itu sebagai unsur penting. Okey, saya bagi contoh. Satu budaya Melayu, tarian kuda kepang. Tahu tak tarian kuda kepang? Siapa yang tak tahu Mungkin ada yang tak tahu ni. Sekejap Sejuk lah. Sebab saya pernah, saya dulu kecil-kecil kampung saya tu banyak juga orang buat tarian kuda kepang. Macam Sabina mungkin tak pernah tahu lah kot. Saya rasa lah. Ke Sabina tahu? Pernah tengok depan mata? Ataupun tarian barungan. Kalau saya sebut tarian barungan, korang pernah dengar tak? Barungan. Tak. Oh, tak tahu pula. Maksudnya korang ni generasi yang moden ni. Tarian barungan. Barungan, okey, kuda kepang biasa. Tapi yang paling popular lah kuda kepang lah. Sebab kuda kepang ni ramai juga orang majlis kahwin. Kalau kampung-kampung lah, saya tak pasti kawasan sini. Kawasan kampung saya kadang-kadang ada orang jemput buat persembahan. Okey, macam ni lah contoh. Kejap saya nak tunjuk sikit lah Dalam dasar kebudayaan kebangsaan, prinsip utama salah satunya Islam sebagai unsur penting. Okey, nanti kita tengok dalam tarian kuda kepang ni, sebenarnya kalau awak nak tahu dalam tarian kuda kepang kalau asalnya dia macam menyeru roh-roh kita sebut roh lah, tapi kalau ikutkan jin sebenarnya. Tahu tak jin tu apa? Korang tahu kan jin tu apa? Dia ada orang sampai main kuda kepang ni, dia campak biji buah kelapa, dia boleh guna gigi dia, boleh kopek buah kelapa tu. Dia memanggil, faham tak? Saya sebut benda-benda macam ni. Memanggil, makan kaca. Itu ada juga tu, makan kaca tu. Benda tu, ada sesuatu benda, makhluk lain masuk dalam badan dia. Dia menyeru. Tapi yang Malaysia ni dalam membentuk dasar kebudayaan kebangsaan, okey, kita nak pastikan tak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Ni contoh ni apa ni, mistik. Sekejap tengah loading.
Nampak tak? Nampak. Okey, sebenarnya ini tarian kuda kepang. Dia sebenarnya dah menjadi salah satu kata tarian budaya bangsa kita Tapi masalahnya okey, ini tarian kuda kepang Dan tarian ni katanya ada bahasa Indonesia lah, ada, tapi yang popular memang kata daripada orang Johor orang Jawa Johor. Okey, dan tarian kuda kepang ni asalnya memang dia ada bawa unsur-unsur mistik. Tahu tak kalau saya sebut unsur-unsur mistik ni? Maksudnya bawa benda lain masuk dalam persembahan orang, masuk dalam badan-badan diorang, jadi diorang macam kena kacau lah. Tu yang sampai baling buah kelapa tu boleh gigit, kelapa tu boleh kopek pakai gigi je. Lepas tu ada yang panjat tiang, tiang licin tu dia boleh panjat. Yang makan kaca, yang Nurin cakap pun ada, memang pernah benda tu berlaku. Gigit, mentol, lampu, dia makan masuk dalam perut. Jadi benda-benda itu kita tak nak. Tapi kalau dasar kebudayaan kebangsaan, okey, kita ambil tarian kuda kepang tu sebagai budaya kebangsaan, tapi kita tak nak ada unsur-unsur benda tu masuk. Unsur-unsur mistik ni yang bertentangan dengan Islam kita tak nak masukkan. Kalau nak buat tarian, buat je tarian kuda kepang. Okey, kita menari tujuh persembahan budaya, tapi kita tak nak panggil benda-benda hantu tu lah. Kalau kita bahasa mudahnya, kita panggil hantu lah kan, jin. Ini tarian kuda kepang Saya pun tak tahu bagaimana mistik ni. Saya pakai search je. Tu nampak tak asap-asap tu? Dia dah panggil asap-asap ni. Ini sebenarnya okey, kelas, korang nampak tak asap ni? Nampak cikgu. Okey, kalau ini dia memang dia tak ikut Islam Kalau dia dah panggil asap-asap ni sebenarnya dia dah tak follow Islam sangat lah bagi saya. Sebab dia nak memanggil benda-benda tu datang. Tapi kalau dasar kebudayaan kebangsaan, kalau ada persembahan pentas budaya istana ke, istana budaya apa kat istana negara kan, kalau tarian kuda kepang ke ataupun kat majlis kahwin ke, saya tengok memang tak pernah main asap-asap lah. Tapi ini sebab memang ini kan saya rasa dia main kat Indonesia ni. Indonesia dia tak follow sangat. Dia langgar semua benda kan. Kebanyakan, tak semualah, ada sebagai diorang ni, diorang banyak suka masuk unsur mistik. Jadi kita Malaysia tak. Kita kalau boleh hindari lah benda. Ni kuda kepang. Saya nak tengok bahagian unsur mistik ni kat mana tu. Nak tahu juga bahagian mistik dia kat mana. Betul, kalau ada kalau awak pergi tempat-tempat macam ni kan, saya nak share sikit perempuan lah kebanyakan yang ada orang Melayu, dia dalam badan dia ada benda-benda tau, ada benda-benda keturunan tau. Saya sebut SAKA lah kan. So kalau korang pergi tempat majlis macam ni jangan. Dia boleh datang ke awak. Nanti tu yang tiba-tiba ada yang orang-orang tepi ni meracau. Saya pernah tengok depan mata tau. Tapi bukan tarian kuda kepang, tarian barungan nama dia. Kat kampung saya, ada perempuan tu tiba-tiba mengacau sendiri. Benda tu dia memanggil. Saya pun jadi tak senang tau. Duduk tengok persembahan macam tu, saya rasa macam tak macam apa aku tengok apa ni sebenarnya kan. So kita rasa takut juga kan, pasal perempuan dia menjerit tiba-tiba kan, mengacau kan. Orang awam bukannya penari-penari ni yang kena, orang-orang awam yang kena. Jadi sebenarnya dia menyeru. Jadi benda tu sebenarnya kalau budaya kebangsaan kita tak ambil. Kita ambil sebagai tarian dia saja, tapi kita tak nak ambilkan unsur-unsur mistik tu lah. Oh ni kot. Ni lah kot, ni dah kena lah ni. Ni macam dah masuk je orang ni kan. Itu dah kena
Dia Malaysia bukan Indonesia Malaysia. Saya tak tahu kat mana. Itu sebab ada bendera Malaysia tu. Johor kot. Ni dah lain macam lah bagi saya ni, lain macam sikit ni. Ringgit, kat ringgit. Ringgit ni Batu Pahat Ringgit Batu Pahat. Jangan. Okey, cukup lah. Korang boleh nak tengok sendiri lah, boleh. Tengok search lah Okay, so sambung. Dia tak rasa sakit ke kena sebat? Kau dah kena benda tu tak rasa pun. Dia tak sedar. Tak sedar Tapi kalau persembahan kat tempat terbuka, bagi saya tak perlulah masukkan benda-benda macam tu lah. So awak nak buat tarian je. Okay, sebab awak dah melanggar prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Okay. Ni sebab prinsip utama dasar kebudayaan, dia kata yang nombor 2, Islam tu unsur penting. So yang tadi yang kita tengok tadi tu sebenarnya dia dah tak follow Islam lah. So kita tak nak pegang dia sebagai dasar kebudayaan kebangsaan. Okay, dan yang ketiga, unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima. Apa maksud yang perkara yang ketiga ni? Faham tak korang? Unsur budaya lain yang sesuai dan wajar diterima saja yang boleh dibawa masuk. Contoh, tarian naga ataupun tarian singa. Tahu kan tarian naga, tarian singa? Pelik lah kalau korang tak tahu. Sebab kita setiap tahun dulu kat sekolah selalu Cikgu Wong jemput mereka buat persembahan kat dewan sekolah kita kan. Tarian naga, tarian singa tu sebenarnya bukan budaya Melayu. Dia budaya daripada tanah besar China, daripada negara China. Tapi memandangkan negara kita ada kaum Cina, nenek moyang pun berketurunan daripada sana. Jadi budaya diorang tu dibawa masuk sini dan kita pegang dia sebagai budaya kebangsaan juga. Okey, tarian naga dan tarian singa kat negara kita pun kita anggap sebagai dasar kebudayaan kebangsaan sebab kita kata budaya itu sesuai, diterima. Budaya lain yang sesuai dan wajar diterima. Selagi dia tak bertentangan dengan Islam. Kan, dia tak ada panggil-panggil. Contohlah kalau ada tarian naga masuk kat dewan sekolah kita, tiba-tiba ada murid-murid dia meracau semua. Semua nak berjoget jadi naga. Kalau benda itu berlaku, maka kita perlu menolak benda tu. Tapi tak ada kan. So kita enjoy je, enjoy fun je kan. Kita tengok macam biasa je kan. So benda tu kita terimalah sebagai prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, boleh faham? Okay, kebudayaan lain yang sesuai. Ini 3 ni mesti korang kena tahu dulu. 3 prinsip utama dasar kebudayaan kebangsaan. Okay, kemudian kita nak kenal pula. Kesimpulannya adalah 3 prinsip tersebut merupakan elemen penting dalam pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Okay, so matlamat dia pula. Okay, apakah matlamat dasar kebudayaan kebangsaan? Okey, untuk mengukuhkan perpaduan. Okey, ini key point dia, perpaduan. Matlamat dasar budaya kebangsaan nak membentuk perpaduan lah bangsa dan negara. Kemudian nak memelihara kepribadian kebangsaan. Nak membentuk kepribadian kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan kualiti kehidupan. Meningkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang. Okey? Macam awak lah sepanjang sekolah awak daripada sekolah rendah
daripada darjah 1 sampai lah tingkatan 5. Korang pernah tak join pertandingan budaya ke tarian ke apa lagi berlakon drama ke sketsa ke? Pernah tak? Siapa ada pengalaman? Angkat tangan. Ada tak? Daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, ada tak korang pengalaman menari ataupun buat persembahan budaya kat sekolah? Ada tak? Saya rasa kat sini tak ada Korang semua tak ada pengalaman Tak ada. Okay, so korang ni kosong lah kan. So korang cuma belajar saja datang sekolah belajar je. Lain-lain tak ada. So korang kena seimbangkan sebenarnya. Kita manusia ni nak dapat keseimbangan perlu akademik perlu, penting, dan co-curriculum pun penting. Co-curriculum ni banyak kan, sukan, unit uniform, persatuan. Persatuan tu budaya lah. Macam contoh macam tahun 2019 saya diarahkan untuk buat sketsa merdeka kan. Saya buat sketsa merdeka. Korang ingat kan yang kawan-kawan awak, sebaya awak lah kan. Siapa yang berlakon tu? Atika Azmi. Nurul Atika dia tadi ada, lepas tu dia keluar pula. Lain kot tak tu. Nurul Atika, Zafran apa semua, Sachin. Diorang berlakon. Saya panggil diorang tu suruh menjayakan lah sketsa masa bulan merdeka, bulan kebangsaan kat sekolah kita kan. Jadi saya pun buat skrip, dialog apa semua, suruh diorang hafalkan dialog tu, berlakon lah kat sekolah. So diorang ada pengalaman benda tu. Tujuannya untuk apa? Untuk tingkatkan kualiti kehidupan diorang, kepribadian diorang, kerohanian yang seimbang. Awak jangan rasa awak join yang program sekolah-sekolah yang lain-lain tu, awak tak dapat apa-apa. Alah, benda ni bukan nak masuk exam pun. Ada setengah murid cakapnya tu. Alah, masuk kawat kaki bukan ada exam pun, bukannya masuk SPM. Awak jangan cakap macam tu. Sebab itulah pengalaman awak. Awak nak membentuk peribadi awak sebenarnya. Awak tak sedar sebenarnya benda tu salah satu kata sebahagian pendidikan tau. Awak masuk kawat kaki itu sebahagian pendidikan. Awak masuk sukan, masuk lompat jauh, itu sebahagian pendidikan sebenarnya. Awak tak sedar benda tu. Yang awak rasa awak ada semangat daya saing. Dalam diri awak ada semangat daya saing, nak bersaing dengan orang lain. Kan? Ada semangat nak berjaya. Awak rasa datang latihan tu, aku nak perbaiki catatan lompatan aku, jarak jauh. Aku nak latih supaya buat lagi jauh lompat. So itu sebenarnya dah membentuk peribadi awak. So murid-murid yang cakap benda ni tak penting, benda ni tak penting. Lepas tu, so dia tak seimbang lah. Dia kehidupan dia tidak seimbang. Awak pernah tak dengar graduan banyak yang menganggur? Kenapa graduan universiti banyak menganggur? Sebab mereka hanya berjaya dalam akademik je, tapi benda-benda lain dia tak ada. Dia tak tahu pun. Bila dia berada di tempat kerja, dia tak pandai nak mengendalikan manusia yang lain. Dia tak pandai memimpin, dia tak pandai nak teamwork, kerja berpasukan dia tak pandai nak berkomunikasi dengan orang lain. Sebab benda-benda ni dia tak ada. Dia cuma kehidupan dia belajar je, menghadap buku je. So dia akan ada rasa satu benda, satu side dia kurang. Awak faham ke apa yang saya cakap sebenarnya? Saya cuba nak fahamkan korang sebab saya dah umur 30 lebih kan, saya dah merasa benda-benda tu. Dulu saya sebagai murid yang tak anggap benda tu penting tau. Masa saya umur muda saya zaman sekolah, saya tak suka nak masuk benda-benda lain. Saya cuma nak fokus belajar, ulang kaji, exam je. Tapi bila masuk universiti, saya dah join kawan-kawan saya yang berlakon-berlakon ni, masuk drama, saya masuk teater, saya menari. Pelakon kan, saya pernah menari tapi saya tak nak tunjuk lah kat korang. Malu lah, saya pun tak pandai sangat pun. 2 kali saya menari depan atas pentas. Tarian Melayu lah kan, bukan tarian moden Jadi benda tu, rupanya kita tak sedar, dia membentuk kepribadian kita tau. Dia membentuk keyakinan dalam diri kita. Awak tak perasan benda tu. Jadi kita dah besar, dah sedikit dewasa baru kita faham benda tu penting rupanya. Jadi sampai sekolah rupanya kita cakap murid lah. Kenapa korang perlu masuk kawat kaki, perlu masuk sukan, kena join juga benda-benda ni. Dia membentuk sasiah awak. Awak tak perasan benda tu. Itu sebahagian pendidikan, bukan saja belajar semata-mata. Boleh belajar, baguslah belajar, tapi nanti awak
tak balance. Dalam diri awak tu sebenarnya ada satu kekurangan yang awak tak perasan sebenarnya. Okay. So, okay, ni soalan ekstra. Kongres Kebudayaan Kebangsaan kali kedua diadakan di UKM pada 15 April 2017. Okey, apakah perkara-perkara yang diputuskan oleh kongres tersebut? Okey, cuba awak cari muka surat 150. Apakah jawapannya? Boleh tak salah seorang sebut jawapannya apa? Jumpa tak? Apa perkara-perkara yang diputuskan oleh Kongres Kebangsaan kali kedua? Okey, Nurin kata apa? Mempertahankan perlembagaan persekutuan. Okey, boleh? So kat sini. Atas sikit. Sana. Pertahankan perlembagaan persekutuan. Okey, perhatikan sikit lah. Tak muat. Sangat. Okey, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Okey, yang kedua adalah kita ambil inilah bahasa Melayu. Okey, rukun negara. Mengukuhkan rukun negara. Mengukuhkan rukun negara sebagai keutamaan. Kita ambil bahasa mudah sebagai keutamaan. Okey? Itu ayat dia mengukuhkan rukun negara sebagai keutamaan. Kalau buku teks dia ayat dia bahasa tinggi sebagai tiang seri negara bangsa. Panjang kan? So kita ambil je ayat mudah. Itu yang penting kita tahu keyword dia cukup. Mengukuhkan rukun negara sebagai keutamaan. Okey, kemudian kita ambil yang bahasa Melayu lah. Mengangkatlah menjadikan anak juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okay, next kita ambil memperkasakan kebudayaan nasional. Sebagai balas alat penyatuan bangsa. Okey, so ini adalah jawapan-jawapan untuk menjawab soalan ini Kongres. Ini pernyataan dia, Kongres Kebudayaan Kebangsaan kali kedua di UKM. Apa perkara-perkara yang dibincangkan dalam kongres tersebut? Perkara-perkara yang dibincangkan, yang diputuskan. So pertama, ingin mempertahankan perlembagaan persekutuan. Maksudnya dalam membentuk budaya-budaya bangsa kita tak lari daripada nak mempertahankan perlembagaan. Okey, maksudnya tak bolehlah bertentangan perlembagaan kan. Kemudian mengukuhkan rukun negara sebagai keutamaan, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memperkasakan kebudayaan nasional sebagai identiti kebangsaan dan pendidikan sebagai alat penyatuan bangsa. Okey. Dan 7. Okey, ini adalah
Sambung lagi dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, siapakah yang melaksanakan golongan-golongan yang melaksanakan, yang menjayakan dasar kebudayaan kebangsaan? Okey, ini biasa soalan struktur lah kalau nak tanya kan. Mana pihak mana, agensi mana yang menjayakan, yang berusaha untuk menjayakan dasar kebudayaan kebangsaan? Okey, iaitu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Okey, ini jawapan dia. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Okey, kemudian juga dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Awak boleh ambil salah satu boleh ambil salah satu, sama je. Okey, kemudian agensi yang kedua dilaksanakan oleh Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Ini agensi-agensi yang menjayakan segala dasar budaya kebangsaan negara kita lah. Kemudian Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya. Istana Budaya ni famous lah. Istana Budaya ni biasanya banyak mempersembahkan persembahan teater, sketsa, drama, tarian tradisional kat Istana Budaya. Okey. Dan Aswara. Pernah dengar tak Aswara? Ada tak senior-senior korang, abang kakak awak belajar kat Aswara? Ada satu murid saya 2 tahun lepas, dia habis dia belajar kat Aswara. Budak-budak, siapa nama dia? Adam Akmal. Korang kenal tak Adam Akmal? Yang pandai main gitar dulu kat sekolah kita. Okay, so dia belajar kat Aswara, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Saya tanya dia, macam mana awak boleh dapat Aswara ni? Aswara ni famous tau daripada dulu tau. Saya tanya dia, lepas tu dia kena, dia mohon apply dan dia bawa gitar. Dan dia interview tu dia kena main gitar lah. Tapi alhamdulillah dia dapat. Okay, dia dapat lah. Mungkin dia main alat muzik lah. Alat muzik apa yang dia mahir, nanti dia belajar. Okay, dia banyak bidang cabang budaya kat Aswara ni. Lakonan ke, tarian ke, ataupun bermain muzik ke. Kalau awak ada jiwa seni, pergi lah. Okay. Saya pun dulu ada satu kawan saya, sahabat baik lah. Nama dia Hafizan. Dia memang pandai lah, menari lah. Tarian Zapin dia pandai. Dia lah yang melatih murid-murid kat sekolah saya tu, tarian Zapin. Dia lah memang dia pandai. Dan dia mengajar juga. Budak-budak sebaya dia mengajar. Ataupun budak-budak yang lebih muda dia ajar. Pergi, lepas tu kalau dah pandai, dah mahir, kalau ada jemputan sana sini, tarian Zapin, dibayar jadi dia bawa budak-budak ni, dia akan dapat bayaran. Okay, dia buat persembahan tarian Zapin. Jadi benda ni bukannya kata kosong-kosong, selain daripada hobi kan, hobi dia menari dan dia boleh buat menjana pendapatan lagi. Okay, suka-suka boleh jumpa kawan-kawan kan. Jadi benda ni pun happy lah, kita santai-santai je. Okay, buat seronok-seronok je. Okay, tapi tarian saya tak minat sangat. Saya minat tengok tarian tapi tak minat menari, faham tak? Saya minat tengok tarian tapi tak minat menari sebab tak pandai. Bukan tak pandai, boleh buat tapi kurang berbakat, tak cukup bakat lah. Saya keras sikit lah. Saya dah tengok dah, saya pun kelakar lah kalau saya menari. Tak sesuai. Okay, kalau berlakon dengan menyanyi tu pernah. Saya pernah lah dulu zaman belajar menyanyi dengan berlakon ni pernah. Bukan tak pernah menyanyi lagu nasyid lah apa semua kan. Sampai lupa lirik pun ada. Jadi kita biasa lah, buat muka tebal je. Malu tu belakang cerita lah. Okay. Zaman sekolah lah saya menyanyi lagu nasyid. Saya pun dah lupa tajuk lagu tu. Nasyid English bukannya bahasa Melayu, English. Saya boleh lupa lirik satu part tu. Saya langgar sebut je, tak apa-apa dah. Aduh, tak dapat menang lah. Kalau lupa lirik tu kesalahan besar dalam nyanyian. Salah lirik kesalahan besar dalam nyanyian. Memang tolak markah banyak. Walaupun suara sedap mana pun, tinggi mana pun, tapi awak salah lirik, tak akan menang punya. Okay, so seterusnya, ini adalah agensi-agensi yang melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan. Paling popular ni lah, awak ingatlah Istana Budaya dengan Aswara kan senang nak ingat kan. Kalau keluar soalan pun awak dah boleh jawab kan.
Istana Budaya. Sorry, mana ni? Pergi. Istana Budaya dan Aswara tu. Okey, ini adalah penggiat-penggiat budaya dasar yang mengangkat martabat budaya bangsa Malaysia. Ni Azhar Aziz. Okey, awak boleh ambil mana yang nama awak senang hafal dan ingat. Okey, siapakah individu yang berusaha nak mengangkat martabat budaya bangsa Malaysia? Okey, kita ada Azhar Aziz, kita ada Hamzah Dulmat, main muzik tradisional. Okey, ni tokoh budayawan, Mak Ungku, gelaran dia Mak Ungku. Okey, dan Syuhaibun Yusof, okey, budaya dan sastra Sabah. Of course orang Sabah. Okey, Lim Swee Tin. Orang Cina Chinese jangan sangka dia Melayu. Lim Swee Tin. Dia mahir dalam bidang kesusasteraan. Kesusasteraan Melayu ni. Okey, Samuel Das. Okey, muzik tradisional India. Ni apa alat muzik ni? Siapa India ni? Boleh sebut tak? Beritahu tak? Apa alat muzik ni? Saya pun tak tahu ni nama alat muzik ni. Okey, dan Matthew Ngau Jau, muzik tradisional Sarawak, Sape. Ni. Okey, ini individu, ini sebahagian diorang, sebenarnya ramai sangat, tapi kita fokuslah nama diorang dia sebab dalam buku kita ada nama diorang. So kalau keluar soalan ni, individu yang mengangkat martabat budaya bangsa Malaysia, awak ingatlah beberapa nama ni Samuel Das, Lim Swee Tin, senang nak ingat So apakah sumbangan mereka? Ialah menghasilkan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah negara, khazanah asli negara. Awak nampak tak dia main drum ke, gitar elektrik ke? Tak ada kan? Piano ke? Itu alat muzik moden, alat muzik barat punya. Tapi yang alat muzik diorang ni semua alat muzik tradisional ni. Tempatan punya orang tempatan. Jadi kita angkat diorang lah. Yang mengangkat martabat budaya bangsa Malaysia. Okey, kemudian citra warna Malaysia. Okey, dasar kebudayaan kebangsaan dipertunjukkan melalui program Citra Warna Malaysia. Okey, yang kita sebut tadi Citra Warna. Program ini melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Program yang mempertontonkan kebudayaan, pakaian dan tarian nyanyian rakyat Malaysia. Okey, apa program Citra Warna Malaysia ni? Ditunjukkan semua budaya, pakaian, tarian, nyanyian, tak kira kaum mula dianjurkan pada tahun 1999. Saya darjah 6. Masa ni tahun ni saya UPSR. Okey. Dan diadakan pada bulan Mei setiap tahun. Tapi sekarang taklah pandemik kan. Setiap kalau tak ada masalah, setiap bulan Mei memang diadakan di dataran lah. Okey, di kawasan depan, biasanya depan bangunan Sultan Abdul Samad, tak silap saya lah okey. Okay, so kita nak tengok apa itu program Citra Warna Malaysia. Okay, saya nak tunjuklah program Citra Warna Malaysia. Nanti korang tak tahu pula apa benda program Citra Warna Malaysia ni kan. Okay, yep. Okay, kita tengoklah salah satu Jadi Citra Warna pada tahun 2016. Kita tengok apa benda yang ada kat sini ni. Good grammar and spelling are important. Kelas ni biasalah YouTube ni biasa kita skip je Tapi kalau awak nak support channel dia orang, tengoklah sampai habis. Tapi saya nak cepat, saya nak skip.
Ini salah satu je. Sebenarnya dia program dia berlangsung berjam-jam juga. Ini contohnya lah. Saya pun tak tahu. Ini mungkin tarian budaya apa ni, kita tak pasti. Ni Zapin tarian Zapin saya dah tahu dah. Bunyi muzik pun tahu. Ni tarian mana pula ni? Ni orang asli ke apa? Kita tu orang asli Kalau tengok ni kadang penari dia ada bangsa Cina, ada bangsa India, dia campur-campur Tetapi dia tarian tu dia merujuk kepada pelbagai kaum juga nak merujuk kepada bangsa Malaysia. Ni Sarawak ni kemungkinan Sarawak Kalau kita tengok corak-corak dia kan. Ini biasanya orang Sarawak Kalau saya salah betulkan Tapi saya jangka Sarawak ni. Okey, ni besar kemungkinan budaya orang mana ni? Maybe Kelantan kan sebab ada wayang kulit. Atas ni wayang kulit kan. Mungkin Kelantan kan. Okey, so itu je gambaran yang saya boleh tunjukkan. Okey, jadi korang dah tahulah apa itu program Citra Warna Malaysia So boleh faham program Citra Warna Malaysia tu nak memaparkan pelbagai budaya bangsa Malaysia itu. Setiap tahun diadakan pada bulan Mei. Okey. Kalau kita tengok balik ke sini, dasar kebudayaan kebangsaan dipertunjukkan melalui program Citra Warna Malaysia melibatkan pelbagai kaum dan budaya, mempertontonkan budaya, pakaian, tarian, nyanyian rakyat Malaysia. Mula dianjurkan tahun 1999, diadakan setiap Mei setiap tahun. Okey, so kesimpulannya daripada topik yang kita belajar dasar kebudayaan kebangsaan, pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan dapat membentuk bangsa yang bersatu. Membentuk bangsa yang bersatu. Antara kita semualah kan, tak kira pelbagai kaum. Okey, dan kita ingin mengekalkan identiti kita sendiri. Okey, mengekalkan identiti negara. Kita dapat tunjukkan kepada pelancong-pelancong asing, inilah kita bangsa Malaysia, budaya kita budaya bangsa Malaysia. Kita jangan banyak tiru orang-orang barat saya menyerulah korang semua kan. Janganlah kita nak meniru semua, kita ambil jadi budaya kita. Budaya barat kita ambil budaya kita. Budaya Korea kita jadikan budaya kita. Jadi kalau kita banyak meniru orang luar kan, apa beza kita dengan mereka? Dan diorang datang tempat kita, saya ingat ada satu
temu bual saya tengoklah tengok video ada satu temu bual ni, pelancong Malaysia dengan pelancong luar negara. Dia berbual dalam aeroplan dia berbual dalam aeroplan dan orang pelancong ni berasal daripada Jerman tau. Dia mempertikaikan kenapa saya lupa macam mana dia cerita. Okey, dia cakap, dia beritahu kepada pelancong Malaysia tu, kami datang ke Malaysia ini, kami bukan datang nak tengok-tengok bandaraya tau. Dia kata dia datang Malaysia ni, dia tak nak tengok bandar-bandar ni semua. Dia tak nak tengok shopping mall, dia tak nak. Kami dah ada lah, tempat kami dah ada benda tu. Kamu kalau Kuala Lumpur ke Johor Bahru ke, kamu bangunkan segala banyak bangunan ke tinggi mana pun, awak tetap tak dapat nak kalahkan Tokyo, awak tetap tak dapat nak kalahkan Shanghai, awak tetap tak dapat kalahkan Paris, New York, kan? Awak tetap tak dapat kalahkan bandar-bandar besar tu, kan? Lagi negara-negara Arab pula, kan? Dubai apa semua, tak boleh, kan? Kenapa saya datang ke Malaysia ni? Saya nak tengok flora dan fauna. Kat sini unik, hutan-hutan dia saya suka kan. Air terjun dia, pulau-pulau, dia nak tengok alam sekitar tu. Dia nak tengok, itulah yang membezakan Malaysia dengan negara lain. Kenapa tidak kerajaan kamu membangunkan tempat-tempat pelancongan yang sebegitu? Flora fauna ni, kenapa tak naikkan taman negara ke, hutan ke, komersialkan benda tu kat dunia? Awak ada semua benda ni, tempat menarik, tapi kenapa kamu tak komersialkan? Kenapa kamu sibuk nak membangunkan bangunan-bangunan yang tinggi, taman-taman tema? Kami dah ada dah kat negara kami kan, tempat lain dia kata dah ada. Kamu pun tak boleh fight dengan negara diorang. Bandar-bandar kamu nak banjukan sekalipun, kamu tetap tak dapat lawan bangunan bandar-bandar besar kat Jepun, kat Amerika, tak boleh lawan. So, bila saya tengok video tu, betul apa yang dia cakap tu. Okey, sepatutnya Malaysia kena tunjukkan yang berbeza berbanding dengan negara-negara lain. Barulah orang datang sini, oh macam ni Malaysia barulah diseronok. Kalau dia datang tempat kita, dia tengok kita ni macam nak ikut-ikut dia. So apa menariknya, interestingnya Malaysia ni kan, itu kita terbuka minda lah. Kita dapat tahu daripada cerita orang pelancong Jerman tu yang cakap dia ceritakan kepada orang Malaysia tu sendiri. Dia meluahkan perasaan dia, kekecewaan dia kenapa Malaysia sibuk nak majukan benda-benda ni semua. Kenapa tak memelihara apa yang diorang dah ada, kan, flora fauna kita ni. Okey. Korang masih ada ke, wujud ke? Hello? Ada Ada cikgu. Ada. Saya takut saya cakap seorang aja ni. Macam cakap dengan halimunan. Okey, so kalau wujud tak apa. So saya tak syok sendirilah, kan? So kita start 3.30 sampai 5.30 kan. Sekejap rehat jap. Topik jangan risau dasar kebudayaan kebangsaan ni kalau awak nak hafal, alamak sikit je, senang je kan. Tapi apa yang saya nak share ni ilmu yang saya tahulah. Kadang-kadang bila saya baca benda-benda ni, saya kongsikan pengalaman apa yang saya ada ataupun pengetahuan yang saya ada, saya share cerita ke awak. Jadi korang ambillah benda tu sebagai ilmu. Saya tak suka nak mengajar semata-mata benda yang ada dalam buku teks je. Saya suka luar daripada buku teks, saya kongsikan kat awak supaya awak ambil tahu benda tu semua. Okey, dan kesimpulan yang ketiga, kenapa dasar kebudayaan kebangsaan itu diwujudkan? Kesimpulannya adalah kerana untuk mewujudkan perasaan bangga, untuk melahirkan perasaan bangga, proud awak terhadap culture, culture tempatan ni, bangga dengan keunikan budaya tempatan. Saya salah seorang yang sangat bangga sebenarnya. Saya sangat seronok sebenarnya apa yang kita ada, dengan pakaian bangsa kita, keunikan negara kita. Daripada awak rasa menghayati tu, feeling tu, awak akan rasa appreciate sangat tau. Awak akan rasa bertuahnya awak jadi anak Malaysia tau, berbanding awak jadi orang-orang negara lain yang macam tu, itu je lah. Awak akan tengok kawan-kawan awak muka sama je, nama pun lebih kurang sama je. Hideseki Honda, Keisuke Honda,
Tomosuke Yomoshita. So nama bunyi-bunyi sama je kan. Tapi bila pergi Malaysia, nama lain-lain pula ni. Pravin Raj. Kan? Ong Kim Swee, lain pula nama kan. Muhammad, lain pula. Nama tak ada nama tu masing-masing lain. Tak ada identiti sangat lah kan. Untuk nama lah bagi saya. Tapi benda-benda lain kita ada identiti yang sama. Okay? Dan yang keempat, dasar kebudayaan kebangsaan dapat memperlihatkan kepribadian bangsa Malaysia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Okey, bila saya baca benda ni saya teringat, saya ni salah seorang peminat bola sepak tau. Okey, kalau awak tak minat bola sepak, tak apalah, tak kisah pun. Okey, saya seorang fan bola sepak. Jadi kalau ada perlawanan bola sepak macam Piala Dunia kan, Euro, saya akan tengok tau. Jadi salah satu yang saya ingat Piala Dunia yang lepas ni hari tu Perancis kan menang kan. Bila perlawanan membabitkan pasukan Jepun. Tahu kan Jepun, Japan, bagi Jepun kan. Dan apa yang penyokong Jepun buat ketika menyokong pasukan bola sepak diorang? Diorang akan kibarkan bendera tau setiap diorang. Biasanya saya nampak orang Jepun dengan orang Perancis. Bila dia datang ke stadium, setiap diorang akan pegang satu bendera kecil tau. Bendera kebangsaan negara diorang. Kalau Jepun lah. Kalau orang Perancis lah, France. Dia pegang. Jadi benda tu kenapa kita Malaysia tak terapkan benda yang sama? Kalau sokong pasukan Harimau Malaya pergi kat National Bukit Jalil tu, ke Stadium Bukit Jalil, apa salahnya kalau setiap penyokong ini ada memiliki bendera Malaysia tu kecil tu kibarkan. Nampak kalau kamera tayang, nampak patriotik. Nampak sangat patriotik. Saya nampak orang Jepun sangat patriotik. Okay, salah satu contoh lagi bukti diorang patriotik, selepas diorang tamat perlawanan, diorang akan pastikan kawasan tempat duduk diorang tu bersih. Tak ada sebarang sampah sarap yang mereka tinggalkan. Tiada sebarang sampah sarap yang mereka tinggalkan. Dan kamera antarabangsa zoom kelakuan penyokong Jepun ni kat stadium bola sepak jauh berbeza dengan penyokong England. Saya terus sebut ni negara sebab negara orang lain saya sebutlah kritik kan. Kalau penyokong England, dia memang pengotor, dia tinggalkan sampah dia. Lepas tu kalau dia kalah perlawanan, dia mengamuk, dia pecahkan kerusi apa semua kan. So nampak tak budaya mana, bangsa mana yang bagus sebenarnya? Attitude dia orang. Jadi kita puji bangsa Jepun ni. Okay, dia sangat disiplin. So dapat menunjukkan semangat patriotik dia orang, semangat cinta pada negara dia orang dengan membersihkan sampah sarap sebelum nak tinggalkan stadium. Biasanya kita masuk stadium bola kan, kita bawa makanan apa semua kan. Jadi kita janganlah tinggalkan kat kursi, kita bawa lah. Carilah tong sampah buang. Apa salahnya? Susah ke? Kenapa nak biarkan sampah makanan awak kat kursi tu kan? Saya pun kadang-kadang pernah juga nak tertinggal tapi isteri saya marah. Bang, sampah tu bawa. Okeylah, kita ambil teguran benda tu. Dan kita nampak orang ni sambal-sambal tumpah-tumpah kat kursi pun kita sakit hati lah. Kesiannya orang yang bersihkan stadium ni. Kan? Jadi dia orang tak ada semangat patriotik. Sampah aja pun sikit je. Perkara yang kecil, orang kata sekecil-kecil perkara tu dah menunjukkan sikap kita patriotik tu. Itulah sikap penonton Jepun. Okay? So 7 sekejap siapa je yang ada dah ni? Ramai tak ada ni. Yang bagi tahu saya tak ada, cuma 2 orang aja. Saya tak suka kalau korang tak ada tapi korang tak diam-diam je tak beritahu. So kalau korang tak ada bagi tahu. Macam yang bagi tahu saya Maisara dengan ada seorang lagi siapa dengan Umairah. Diorang ada reason lah sebab kenapa diorang tak join kelas. Yang lain ni tak ada ni. Ramai tak ada ni kenapa? Saya record, saya belum tutup record tu. Saya nak stop record sekejap